求主你自己捆绑一切做搅扰工作的撒旦魔鬼离开这个地方。让我们大家能够专心的在这里享受主你的话语，领受你所给我们的教训。谢谢我们的神，愿神你自己帮助，赐给我们每个人有聪明智慧，让我们听了你的话语，我们能够明白，我们也有能力来行你的话语，在我们的生活当中，让在我们生活里面能够见证荣耀你的名。也求主你告我们你的仆人，他今天所传讲的每一句话，无论讲到的、翻译的，我们听到的，大家同感一个灵来领受你的话语。我们将子的感恩祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。 Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani atau surat Paulus kepada jemaat di Ibrani, pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. 弟兄姐妹们，我们一同打开我们的圣经，是在希伯来书第12章第1、第2节。 Saya akan membacakan buat kita sekalian, saya baca ayat 1 dan 2, nanti Ibu ingin juga demikian. Demikianlah sabda Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 希伯来书第12章第1到第2节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔拿摆在我们前途的道这个路程。第2节，仰望为我们的信心常时沉重的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看了羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。 Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, lebih-lebih kita yang melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. 我们能够读神的话语，默想神的话语，特别是能够行神话语的人是有福的。 Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara banyak tentang hidup benar sampai akhir. 今天我们讲到是关于我们在生活里面过着正义的生活，直到结束。 Izinkan saya bertanya kepada kita sekalian. 让允许我来问你们各位， Sudah berapa kali Bapak Ibu berkomitmen untuk hidup benar kepada Tuhan? 我们多少次向神许过诺言？如果我要在神的面前过着正义的生活， Mungkin barangkali ada di antara kita setiap tahun kita mengaku berkomitmen kepada Tuhan untuk hidup yang benar. 可能我们每一年我们都向神许下诺言，我要过着正义的生活。 Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya memberitahu kepada kita 在这里我告诉你们大家， bahwa mengikut Tuhan itu 如果我们跟随主耶稣， bukanlah tentang siapa yang mampu memulai, 不是说哪一个人能够有能力来开始， melainkan tentang siapa yang mampu menyelesaikan dengan baik. 但是相反的，哪一个人有能力来做这个结束的一个工作？ Percuma kita berkomitmen kepada Tuhan tapi kita gagal melakukan komitmen kita itu. 我们向神许下诺言，但是我们不能够去行。 Saya tulis di sana. Tidak ada gunanya jika kita semangat mengikut Tuhan di awal. 如果我们开始的时候充满着精力来跟随神是没有用的。 Namun pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. 但是如果结果呢，我们离开了神。 Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. 主那时候，亲爱的弟兄姐妹们， Yang Tuhan inginkan dari kita adalah menjadi pengikut yang tetap setia mengikut Tuhan hingga akhir, Bapak Ibu. 但是神所要的是呢，我们跟随主，忠心的跟随他，一直到最后。 Menjaga kehidupan kita itu untuk seturut perintah Tuhan. 让我们保守我们的生活完全顺服于神的命令。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Memang tidak gampang menjadi seorang pengikut Tuhan. 本来我们跟随主是不容易的， Ada begitu banyak tantangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. 有很多的事情在那里挑战的，在我们的生活里面。 Tapi maukah kita menjadi pengikut Tuhan yang benar sampai akhir?
但是我们是否要跟随耶稣，过着称义的生活到结束？ Di dalam surat Paulus kepada jemaat Ibrani pasal 12 Bapak Ibu. 在这个使徒保罗对希伯来的信徒所说的，在 Saya 12 menemukan 节， dua hal penting untuk menjaga kehidupan kita supaya kita hidup benar di 在 dalam 这里 Tuhan. 我看到有2样事情，好让我们能够过着称义的生活。 Yang pertama adalah berfokus kepada Yesus. 第一点呢，我们的焦点要集中在主耶稣的身上。 Bapak Saudara bisa lihat di dalam ayat yang kedua mengatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 在第2节里面，他说我们要用仰望的我们的信心，长时沉重的耶稣。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Paulus kepada jemaat Ibrani mengajak kita semua 保罗跟这个带领这个希伯来的信徒们，带领我们， untuk melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 好让我们无论做什么事情，我们用我们仰望神的眼睛。 Saudara-saudara, penting enggak kita melakukan segala sesuatu memandang Yesus? 弟兄姐妹们，我们用这个信心仰望上帝来做一切，重要吗？ Saya begitu memikirkan hal ini, Bapak Ibu. 我在这里，我这样子想： Dengan kita berfokus kepada Yesus, Bapak Ibu, 如果我们的焦点集中在耶稣的身上， kita akan memahami pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们就能够明白神在我们生活上他的带领， Kita akan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, 我 Bapak 们也 Ibu. 能够明白他的旨意。 Namun sayang sekali, 但是很可惜， orang Kristen seringkali lupa pada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan ini, 基督徒很多时候忘记了这个何等重要的事情， yaitu memandang siapa? Yesus. 也就是我们仰望我们的主耶稣， Memandang kebaikan Yesus, memandang penyertaan Yesus di dalam kehidupan 我 kita. 们仰望他的美善，他的同在。 Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Suatu kali 有一次 saya datang untuk percakapan rumah tangga. 我要来到一个家庭里面跟他谈话， Di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, 就是在这个疫情 saya 的 pernah 时期， ditelepon 里面 oleh 有， seorang jemaat Tuhan. 那么有一个信徒他打电话给我， Bukan dari gereja ini Bapak Ibu. 不是从这个教会来的， Dia telepon saya, 他对我说 Lese enggak keberatan kan pergi ke rumah saya mau cerita kepada Lese. 他说老师你可以来到我的家吗？我要跟你谈天。 Tapi sebelum Lese ke rumah saya, Lese swab dulu ya. 你还没有来以前，你先去检查。 Dan saya melakukan itu Bapak. 那么我就照着他的行了。 Saya swab dulu, kemudian singkat cerita saya ke rumah ibu ini. 我检查了以后呢，我就来到他的家里面。 Kemudian saya waktu ke rumahnya, pintu gerbangnya sudah terbuka. 那么来到哪里的时候，他的大门已经打开了。 Saya merasa ibu ini sudah mempersiapkannya dengan baik Bapak Ibu. 我认为他已经预备好了来迎接我， Saya masuk ke rumahnya, saya ketuk pintu rumahnya dan saya duduk di ruang tamunya. 所以我进去以后，我敲了他的门，我就坐在他的客厅里。 Ruang tamunya itu bagus Bapak Ibu. 他的客厅很好， Ada beberapa foto ketika saya duduk, saya melihat di depan ada beberapa foto keluarga. 当我坐在哪里时，我看到有一个他们合家 Foto 照， itu kira-kira demikian. 这个照片是这样子的。 Ternyata keluarga ini pernah pergi ke Hong Kong, ke Prancis, dan ke China. 原来呢，这个家庭呢，他们曾经到过香港、到中国，还有到这个法国。 Mungkin dia juga pergi ke Batu, tapi nggak mungkin dipasang di situ Bapak Ibu. 可能他也是曾经到过马都，但是他没有把那个照片挂在哪里。 Apalagi Pantai Kenjeran. 更何况是我们更捷人的这个海滩。 Mungkin mereka pergi tapi nggak mungkin foto-foto semacam itu dipasang di situ. 可能他们也有去过，但是他们不可能把那个照片挂在这个客厅里。 Kemudian ibu itu datang menghampiri saya dan duduk di depan saya. 后来呢，他就出来了，他坐在我的面前， Ibu ini langsung bilang begini 他 Bapak 就 Ibu. 这样子对我说 Lese Yoel, Tuhan itu nggak seneng ya lihat aku seneng.：“ 他说，袁老师，我看上帝这个不喜欢，如果我高兴， Masalah itu bertubi-tubi Lese Yoel. 所以我的问题这接踵而来的。 Kapan Tuhan baik kepada keluarga kami? 上帝什么时候对我好呢？ Tuhan nggak pernah baik sama keluarga kami. 他说，上帝从来没有对我的家庭友好， Air mata terus dikasih di dalam keluarga kami. 他给我的是眼泪。” Bapak Ibu, ketika ibu ini mengatakan perkataan demikian, 弟兄姐妹们，当这个妇女她这样子说的时候， saya terdiam mendengarkan pergumulannya. 我就在那里静静的听着她的心思。
Saya kemudian memandang potret yang ada di ruang tamu itu. 后来我就看了他这个客厅里面的这个照片。 Ibu ya sudah pernah sampai ke Prancis, ke Hong Kong, ke China. Dan saya rasa itu penyertaan Tuhan dalam kehidupan ibu, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ibu sekeluarga. 后来我就对他说：“你看，你曾经到过法国，到过中国，到过香港，这岂不是上帝对你的这个美好，他的眷顾吗？” Dan saya rasa ibu, pergi ke luar negeri itu bukan seperti ke pasar atom yang tiap kali kita bisa ke sana. 我看你能够到外国去，不是好像我们到原子市场那样，随时随地可以去的。 Ibu sekeluarga bisa ke luar negeri, itu adalah bukti kebaikan Tuhan bagi keluarga. 你们全家能够到外国去游玩，这是证明了上帝对你们的美好。 Saya aja belum pernah ke sana. 我自己没有到过哪里。 Kemudian ketika saya ngomong begitu, Bapak Ibu, 当我说了那一句话以后呢， ibu ini bilang begini, 他就这样说：“ ya Lose, 他说是的， itu kan masa lalu, 那岂不是以前的事吗？ sekarang beda katanya. 但是现在呢就不同了。 Sekarang Tuhan tidak baik kepada kami 现 sekeluarga. 现在上帝对我们的家庭不好。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 就说爱的弟兄姐妹们， itulah manusia. 这就是人。 Seringkali kita lupa berfokus dengan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan 我 kita. 们很多时候忘记了我们要在哪里注重于神在我们的美好， Kita justru berfokus pada pergumulan dan tantangan masa kini. 但是呢，把我们的焦点集中在我们生活上的苦难与挑战。 Dan dari sinilah Bapak Ibu, 所以从这里开始， kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak baik kepada kita. 那么我们就拿起一个结论：如果是上帝不好的， Karena ada begitu banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan 因 kita. 为在我们的生活上有那么多的困难，有那么多的挑战。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Dan di dalam masa-masa itu, 在这个时期里面， orang lupa kepada Tuhan. 人家就忘记了我们的神， Orang lupa akan penyertaan Tuhan. 也忘记了神的同在， Orang lupa akan kebaikan Tuhan. 也忘记了神的美善。 Sehingga dia memutuskan dengan salah dalam hidupnya. 所以他在生活上拿起了错误的这个步骤。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 神所爱的弟兄姐妹们， Betapa sering kita bisa menikmati apa yang kita dapati sekarang. 我们很多时候能够领受到我们能够享受的， Kita bisa menikmati transportasi yang baik. 我们能够领受到很好的交通工具， Kita bisa naik motor dengan baik. 我们可以骑着我们的汽车、摩托车， Kita bisa tinggal di tempat yang baik. 我们可以住在很好的地方， Kita bisa makan dengan baik, dengan Amin. nyaman. 我们也能够很好的享受这些事物。 Tapi seringkali kita lupa 但是 berfokus kepada Tuhan. 很多时候我们忘记了把这个焦点集中在主耶稣的身上。 Izinkan saya tanya Bapak Ibu, 允许我来问你们一个问题： kapan terakhir kita ingat Tuhan? 什么时候是我们最后一次能够想到我们的神？ Kapan terakhir kita bersyukur kepada Tuhan? 什么时候我们最后一次向神献上感谢？ Kapan kita terakhir ketika memutuskan sesuatu ingat Tuhan? 有什么时候我们最后一次当我们采取一个决定的时候，我们想起神？ Tadi pagi kah? Tadi pagi kah? 刚才早上吗？ Minggu kemarin? 是否是上个礼拜， Atau tahun lalu 或者 jangan-jangan? 是上一年？ Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Saya mau katakan kepada kita sekalian. 我要告诉你们大家， Bahwa orang yang menikmati berkat Tuhan 一个人享受了神的恩典， lewat pekerjaan dan segala sesuatu yang baik, 借着他的工作还有其他那些美好的事情， kadang orang itu bisa lupa dengan Tuhan. 有时候那个人会忘记了神。 Kalau hidup kita itu nyaman-nyaman saja, 如果我们过着舒适的生活， baik-baik saja, 好好的， kita seringkali apa? 我们很多时候做了什么呢？ Lupa akan Tuhan. 忘记了我们的神。 Saudara, saya mau katakan kepada saudara juga. 弟兄姐妹们，我要再次的告诉你们， Satu-satunya yang membuat seseorang berfokus kepada Tuhan 唯一的好让我们能够把焦点集中在主的身上的， adalah ketika berkat itu ditarik dari kita 就是当神把这个恩典拿起了的时候， dan sudah tidak ada lagi. 那个时候就没有了。 Kita menoleh pada Tuhan. 我们常个时候才回头来看神， Tuhan kenapa tidak baik 说 dengan 主 saya? 啊，你为什么待我不好呢？
kita marah pada Tuhan. 我们就发脾气了。 Saudara hati-hati 弟兄姐妹，我们要小心。 bila itu terjadi di dalam diri kita. 如果这样的事发生在我们身上的话， Saudara tidak hanya itu saudara-saudara. 不但如此， Mengapa kita perlu berfokus kepada Tuhan? 为什么我们要把焦点集中在主的身上呢？ Karena ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu di sekeliling kita. 因为在我们的四周围有很多异端的那些教导。 Saudara, mungkin saudara pernah lihat gambar ini. 可能你们看到一个图画， Entah di media sosial, 无论你们是 klik. 在新闻上看到的， Nah ini dia ya. Ini adalah salah satu logo daripada gereja Tuhan yang maha kuasa katanya. 这个是其中一个充满能力的这个教会的一个标志。 Saudara-saudara mungkin saudara melihat, wah itu ada gambar salibnya, kok dikatakan tidak baik begitu kan. 可能你们会说哪里有一个十字架呢？为什么你说不好呢？ Saudara ketika saya membaca dan memahami gereja tersebut saudara. 当我读了，我明白了这个教会的时候， Gereja tersebut memang kelihatan baik saudara. 看起来这个教会很好， Tetapi di dalam pengajarannya dia mengajarkan yang salah. 但是在教导上他教错了， Doktrin Allah Tritunggal mereka tolak, mereka Saya- nggak suka itu. 他们拒绝了这个三位一体的上帝。 Pengorbanan Yesus di kayu salib pun ditolak olehnya, Nama Tuhan Yesus- direndahkan olehnya. 主耶稣在十字架上的牺牲呢，他们也是把他抛弃了， Bahkan dikatakan pengorbanan Yesus di kayu salib 甚至他们说主耶稣在十字架上的牺牲， dianggap tidak mampu menyelamatkan manusia. 他们认为他不能够来拯救世人。 Saudara, kalau saudara tidak berfokus kepada Kristus yang menyelamatkan itu, 如果你们没有把焦点集中在拯救我们的神的身上的话， kadangkala iman kita bisa goncang. 那个时候我们的信心就动摇了。 Apalagi saudara-saudara ada satu gereja lagi. 特别是还有一个教会， Sebetulnya bukan gereja sih, saya ngomong tempat aja deh. Saya nggak setuju dengan istilah gereja 其 ini. 实我不同意这个教会，只是一个地方罢了。 Banyak orang ngomong satanic church atau gereja setan katanya. 可能他们说是撒旦教会， Saya nggak ngomong soal gereja setan, tempat setan. Saudara. 我不是说撒旦教会，但是撒旦的地方。 Saudara, tahukah saudara gereja ini mengajak bergabung seseorang, 在这个教会呢，他邀请一个人来跟他们合作， kemudian orang yang bergabung itu mendapatkan sesuatu yang besar dari gereja tersebut atau Nama- tempat itu, saudara. 那么那个人就从那个地方得着一个很大的这个利润。 Dan salah satunya yang pernah diceritakan oleh seorang komedian namanya Mongol itu, saudara. 其中一个叫做孟二的人，他这样子讲， Tempat setan ini, saudara, 他说这个撒旦的地方， menargetkan anak-anak muda yang masih labil, 他要那些还是很单纯的这个青年人， masih belum kuat imannya. 他的信心还没有坚固。 Bahkan tempat ini juga, saudara, 还有这个地方呢， melakukan penghujatan kepada Tuhan. 他们就在那里咒诅这个神。 Saudara, kalau kita nggak berfokus kepada Yesus, 如果我们没有焦点集中在主耶稣的身上， kadang-kala kita bisa tergiur dengan tawaran-tawaran semacam itu. 很多时候我们被他们的来引诱了。 Sebab itu saudara-saudara, 所以呢，弟兄姐妹们， dengan kita berfokus kepada Yesus, 如果我们把焦点集中在耶稣的身上， memandang 我 Yesus, 们仰望着耶稣， kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. 那么我们就有能力来面对着我们生活前面的这一切的挑战。 Entah tantangan keluarga, ekonomi, bahkan pengajaran, saudara-saudara. 无论是在这个家庭的，或者是经济上，或者是那些邪教的， Saudara, ingatkah saudara, 弟兄姐妹们，你记得吗？ sebuah anugerah 神的一个恩典， dan kasih 他的爱， yang tak pernah ditarik kembali dari kita, 他从来没有从我们的身上拿去的， yaitu Kristus rela mati buat kita. 也就是基督，他来拯救我们的神。 Kristus rela mati buat saya dan Bapak Ibu. 他基督已经为我们死了。 Bila engkau dalam kebimbangan saat ini, 当你在彷徨当中的时候， bila engkau di dalam masalah dalam keluargamu saat 当 ini, 你在家庭里面有问题的时候， bila engkau mungkin merasa hidupku tuh tidak nyaman seperti yang lalu, 可能我们感觉到我们今天的生活不如以前那样的美好。 saudara, saya ingatkan kita, 弟兄姐妹们，我提醒你们， pandanglah kepada Yesus. 你们要仰望我们的主耶稣， Pandanglah salib Yesus, 仰望他的十字架， sebab apa yang Dia beri kepada kita, 因为他所赐给我们的， yang Dia beri yang terbaik 他 kepada 是 kita, 给我们的是最好的， tidak pernah diambilnya kembali. 他从来没有再拿回去的。
Tuhan sudah serahkan nyawanya buat kita. 因为他已经牺牲了他的生命。 Maukah engkau memegang Yesus, memandang Yesus 你们要吗？抓住耶稣，仰望耶稣， sampai akhir hidupmu? 一直到我们生活的最后一口气。 Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Yang kedua yang kita pelajari 第二 hari 点我们要学习的， ini, yaitu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi 好让我们 kita. 让我们舍弃那一切阻拦我们的这个重担与罪恶。 Paulus mengingatkan kepada jemaat di Ibrani saat itu, 保 saudara-saudara, 罗呢，他提醒希伯来的会友的时候， untuk menanggalkan dosanya, 让他写下他一切的罪恶， dosa yang merintangi hubungannya dengan Yesus. 就是这个罪恶阻拦了他与上帝之间的关系。 Dan Paulus pada waktu itu menganalogikan seperti perlombaan. 所以呢，保罗他仪表就好像是一个竞赛。 Menurut saudara-saudara, 如果根据弟兄姐妹们， dosa apa yang terbesar dalam kehidupan ini? 什么罪恶是在我们生活上是这个最大的呢？ Dosa apa, saudara? 什么罪呢？ Apa Bapak Ibu? 什么罪呢？ Ah, ini dia sudah dikeluarin. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah pertandingan perlombaan yang dikatakan Paulus, 在保罗所说的一切的竞赛里面呢， yang terbesar yang harus kita hadapi adalah apa? Egomu, kehendakmu dan karepmu, Bapak. 最大的呢就是我们的自我，就是我们自私的或者是随我的心意的， Betul nggak, Bapak Ibu? 对吗？ Kadang-kadang ego kita lebih besar daripada kehendak Tuhan. 很多时候我们的自我比神的旨意更大， Kadangkala kita hidup sak karepe kita dewe. 很多时候我们过着随我们的心意的生活， Kadangkala hidup kita tidak mau diatur oleh Tuhan. 很多时候我们不要上帝来管理我们， Dan itu yang terbesar yang harus kita hadapi. 这就是最大的我们要面对的这个问题。 Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Suatu kali 有一次呢， saya pelayanan di sebuah daerah di luar kota. 我在外部的一个地方来服侍主， Saya datang ke gereja tersebut 我就来到那个教会， naik kereta. 我们坐着火车。 Kemudian saya selesaikan pelayanan saya di hari Minggu. 那么在礼拜天我做完了我的侍奉以后呢， Ibadah pagi dan siang saya selesaikan dengan baik. 所以 Saudara. 早上、中午的这个聚会我们很好的结束了。 Lalu kemudian saya berkemas-kemas untuk ke stasiun karena jamnya sudah hampir begitu. 当我在整理要回去要到火车站的时候， Saat saya berkemas-kemas memberesi barang-barang saya, 当我在整理我的行李的时候呢， tiba-tiba pintu kamar saya itu diketuk oleh driver gereja saat itu. 突然间呢，这个教会的这个车夫来敲我的房门， Dia bilang begini, saudara. 他这样说 Losa Yoel, kalau sudah selesai semuanya, ayo kita sekarang ke stasiun.：“ 如果你已经结束预备好了呢，我们一同来到火车站。 Saya lihat jamnya masih cukup lama, mestinya saya masih bisa istirahat, saudara. ”我看这个时间呢，好像是足够长，我还可以休息的。 Tidak apa-apa Losa Yoel, saya antar sekarang saja, kata 他说 supir.：“ 好不好？我现在先送你去。 Bila ada waktu banyak, Losa Yoel bisa beli oleh-oleh buat keluarga. 如果你这个还有时间的话，你可以去买一点的东西带回去。” Saya kemudian memikirkan kalimat daripada driver ini, 后 saudara. 来我就一直想这个车夫所说的话， Akhirnya Bapak Ibu, 最后呢， saya ikut driver ini. 也就是跟随着他。 Saya bereskan barang-barang saya masukkan ke mobil gereja. 我收拾好行李呢，就放在汽车里面。 Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan 简单的说，在路途当中， ada seorang perempuan yang menelpon saya. 那有一个姐妹她打电话给我， Saya angkat telepon itu dan si perempuan itu bilang begini Bapak Ibu. 我打开了这个电话的时候，她这样说， Losa Yoel, 她说：“袁老师， saya tahu Losa Yoel sedang berangkat ke stasiun. 我知道你现在要到火车站的路途中， Boleh nggak Losa Yoel mampir ke rumah saya dulu 5 menit saja untuk mendoakan anak saya yang berulang tahun. 你好不好到我的家里，只有5分钟的时间，为我2岁的孩子，他要生日的来祷告。” Saudara-saudara, ketika saya mendengarkan telepon itu, saudara, 我听了他的电话以后呢， bayangan saya itu adalah, wah ini bagus nih gitu ya. Ada anak-anak berulang tahun kemudian pasti meriah begitu kan. 所以我想一定是很热闹的，有个小孩子生日。 Kemudian saya pikir karena ini passion saya terhadap anak-anak, saya
tanya sopir gereja. 后来呢，我喜欢这些小孩子，我就问车夫， Pak, kalau ke alamat ini dulu bisa nggak kita nutut nggak ke stasiun? 如果我们先到这个地址，我们来得及到火车站吗？ Si driver gereja bilang begini, bisa loh Soyol, itu dekat stasiun kok tempatnya. 那么这个车夫就说，哦，是能够的，他很靠近这个火车站的。 Kemudian saya pergi ke sana, 那 saudara. 么我就到了哪里？ Sampai ke sana, saya datang ke rumah itu, saudara. 我到哪里就来到这个姐妹的家。 Kemudian saya dibukakan pintu oleh pembantu pemilik rumah. 那么他的仆人就打开了个屋门， Saya disuruh masuk ke ruangan di rumah itu, saudara. 他就带了我来到他的客厅里面， Saya langsung bingung, saudara. 我就感到很混乱， Katanya tadi ulang tahun, 说是有生日， tapi kok nggak ada ornamen-ornamennya begitu. 看起来好像是没有什么装饰的， Nggak ada hias-hiasannya begitu. 所以他在哪里没有装饰这个生日的气氛。 Kemudian si ibu ini, saudara-saudara, 后来呢，这个姐妹呢， datang, saudara, 她就出来了， menemui saya. 她见了我， Bu, saya tanya begini, 我 Bu, 就问她， anaknya yang berulang tahun mana? 你生日的孩子在哪里呢？ Kok belum ada yang datang undangannya? 怎么还没有客人来呢？ Saya begitu kaget saudara-saudara karena nggak ada sama sekali orang dan ornamen nggak ada saat itu. 所以我很吃惊，为什么一点都没有一个人迎来？ Saya sudah gelisah sudah. Nanti kalau nanti ini belum mulai acaranya, bisa-bisa saya terlambat ke stasiun. 所以我想，如果这个还没有开始的话，我能够到火车站已经迟到了。 Si ibu bilang begini, 后来他就说， oh acaranya bukan di sini loh saya, tapi di ruangan itu. 我们的节目不是在这里，而是在另外的一个地方。 Sambil dia menunjuk ruangan yang akan dipakai untuk ulang 他 tahun. 就指着要做生日的那个一个地方， Kemudian saya masuk ke ruangan itu, saudara-saudara, saya dipersilakan duduk, saudara. 所以我就进去到哪里，他就请我坐下。 Dan memang benar, saudara. 本来 Di ruangan itu sudah tertulis Happy Birthday. Yang kedua, Senos. 在哪里写了这个 Senos 的2岁的生日， Saya duduk di situ, 我就坐在 saudara-saudara. 哪里。 Kemudian saya tanya lagi, 后来我又再问他， Bu, anaknya yang mau didoakan yang mana? 要为他祷告的孩子在哪里呢？ Kemudian sang ibu bilang begini, saudara. 后来他就说 Loh, Soyol terburu-buru ya? 你很匆忙吗？ Ya sudah, saya bawa anaknya kemari. 那么我就带这个孩子来， Kemudian saudara saya duduk di situ. 我就坐在哪里。 Saya lihat ada hiasan Happy Birthday Senos, saudara. 我在哪里又看到有写着 Senos 的生日， Saya lihat juga ada kue ulang tahun Senos yang kedua saat itu. Bagus kuenya, saudara. 我也看到很好的一个蛋糕，写着 Senos 的2岁的生日。 Ada bingkisan yang mungkin itu akan digunakan untuk memberikan kepada tamu-tamu, saudara. 在哪里也有很多的这个礼物，大家可能是分发给那些客人们。 Ada souvenir juga di situ, saudara, untuk tamu-tamu yang 在 datang. 哪里也有很多的礼物给那些客人们。 Saudara-saudara, kemudian sang ibu ini tiba-tiba datang, saudara. 后来呢，这个姐妹出来了， Saya sudah menata kata saya untuk mendoakan Senos yang ulang tahun yang 所以我 kedua. 就开始预备我等下要祷告的这个词句。 Dia datang bawa seekor kucing, saudara. 他带着一只猫， Pak, ini anak saya. 他说这是我的孩子。 Saudara bisa bayangkan nggak? 你们可以设想一下， Doa terbaik apa untuk seekor kucing? 我们怎样子做出一个最好的祷告，为了这一只猫呢？ Saat itu saya benar-benar, waduh, ya apa ini mau doakan seekor kucing? Saudara? 那个时候我在想，怎么能够为一只猫来祷告呢？ Saudara nggak perlu tahu kan saya doanya gimana? 你们也不需要知道我怎样子祷告， Supaya jadi anak berbakti pada nusa bangsa. 好让这个孩子能够尊敬这个祖国与民族， Supaya taat pada Tuhan si kucing ini. 好让这一只猫。 Nah saudara-saudara, singkat cerita saudara. 所以简单的来说， Saya kembali diundang di gereja yang sama, saudara. 那么又在另外的一个教会来邀请我的时候， Dan di dalam ritme yang sama, saudara, dalam perjalanan. 所以同样的在这个路途上， Orang tuanya Senos itu, saudara, 就是这个 Senos 的老人家， telepon saya lagi. 他又打电话给我， Loh, Joel bisa mampir ke rumah saya enggak? 有老师，你能够来我的家一下吗？ Singkat cerita, saya bilang, oke, saya mampir ke rumah ibu. 简单的说呢，我就说好，我就来到他的家， Saya tanya dulu, saudara. 我就先问他， Senos ulang tahun lagi ya, Bu? 师傅是 Senos 在生日吗？
Enggak loh, saya pengen cerita kepada lo, pokoknya penting. 他说不是，我想要跟你谈一下，这个很重要的。 Saya ke rumah itu Bapak Ibu. 我就来到哪里？ Kemudian saya duduk di ruang tamunya. 我就坐在客厅里， Saya tanya langsung, 我就直接问他， Bu, gimana kabarnya Senos? 那么现在怎么样呢？ Sudah kelas berapa 已经几 sekarang? 年级了呢？ Langsung dia ambil tisu. 他就拿了这个纸巾， Itu loh Samuel, Senos loh Samuel. 他就哭着说：“这个 Senos， Dia nangis. 他哭着说， Bu, kenapa menangis? 你为什么哭呢？ Iya loh Senos. 他说这个 Senos， Senos enggak tahu diri loh Samuel. 他是不自量的， Dia mempermalukan aku. 他使我羞愧了， Tahu nggak loh Samuel? 你知道吗？ Saat itu aku lagi ada perjamuan makan malam bersama keluarga besar. 那么有一天呢，我跟我的大家庭在那里聚餐的时候， Tamu-tamu undangan bisnis aku semuanya datang loh 所以 Samuel. 我的很多的住客他们都来了， Tapi Senos enggak tahu diri. 但是这个 Senos 不自量， Batin saya, 我在想， kan kucing. 岂不是一只猫吗？ Kemudian si ibu ini bilang, 后来呢，他就说， Senos itu loh Samuel. Waktu kami makan, waktu doa makan loh Samuel. 当我们在祷告要吃饭的时候， Dia lari ke meja makan. 他就跑到这个桌子上， Dia ambil ikan kakap yang gede 他就 itu. 拿了一条最大的鱼， Dia bawa 他 ke 带 bawah 走 meja. 了，带这个桌底下。 Senos loh Samuel nggak tahu diri. 所以呢，这个 Senos 是不自量的， Sudah dikasih salon tiap waktu. 每天都能够给 Jadwal 他， dokter rutin. 到医生也是很准时的， Makan cukup. 他吃的也是够了， Tapi dia nggak tahu diri loh. 但是他不自量。 Kemudian sang ibu ini berkata begini. 后来这个母亲她就说， Kadangkala hidupku kayak Senos. 很多时候我的生活好像 Senos 一样， Tuhan sudah kasih yang terbaik. 上帝一定把最好的给了我， Tuhan sudah kasih yang paling baik. 他也给了我特别最好的， Tapi hidupku sak karepku sendiri. 但是我过着随我自己心意的生活。 Saudara-saudaraku yang dikasih dan 主内 mengasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Seharusnya saudara, 应当的， semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita 无论什么事情发生在我们的生活 seharusnya 上， membuat hidup kita ini makin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara. 好让我们能够更加行在神的旨意里面， Bukan kehendak kita. 不是我们自己的心意。 Seharusnya ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan 当 kita, 我们记得了神对我们的同在，他对我们的美好， seharusnya bisa mampu membuat kita hidup benar di dalam Tuhan sampai akhir. 好让我们能够带着能力过着称义的生活，一直到最后。 Tapi seringkali manusia gagal untuk itu. 但是很多时候我们人失败了， Kadangkala saudara, 很多时候 kita itu diberi berkat, 上帝赐福了我们， tapi kita lebih memilih jalan yang laknat saudara. 但是我们更加走那些不对的这个道路。 Kadangkala kita diberi kasih sayang, 他已经把爱赐给了我， kita memilih jalan yang terhilang saudara. 但是我们过着那个发疯了的生活。 Lalu kita bilang, kondisinya itu loh Samuel, 后来我们就说，因为环境的关系， yang harus membuat saya memilih jalan yang salah. 所以造成了我选择了走错了的路。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， padahal firman Tuhan mengingatkan kita 神 sekali. 的话语在此提醒我们， Pencobaan-pencobaan yang kamu alami 我们所得到的一切的患难 ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, 是很平常的、轻省的， yang tidak melebihi kekuatan manusia. 没有超过我们的能力， Sebab Allah itu setia. 因为我们的上帝是信实的， Dan karena itu, 所以为了这个缘故呢， Ia tidak akan membiarkan kamu 他不能够让着你 dicobai melampaui kekuatan. 受到的试探呢超过你的能力， Tidak ada kata untuk tidak setia kepada 所 Tuhan. 以我们没有理由来说我们不忠心的。 Tuhan mengerti batas kemampuan kita. 上帝明白我们的能力， Mari sama-sama kita jaga hidup kita 好让我们大家一同来看顾保守我们的生活， supaya kita menjadi hidup yang benar sampai akhir. 好让我们在神的面前过着称义的生活，一直到最后。 Satu pesan Tuhan pada hari ini saudara. 神在这里给我们一个领悟， Kristus sudah rela menderita untukmu. 基督已经为你牺牲了， Maukah engkau membuang kehendakmu 你要不要抛弃你的心意呢？ dan hidup seturut kehendak Allah? 过着符合于神心意的生活。
Mau enggak saudara? 你们要吗？ Tuhan ingin kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan 神要我们跟随着主耶稣， yang setia sampai akhir, 忠心这到时， yang menjaga kekudusan hidup kita 来 sampai 保 akhir. 守我们的圣义的生活。 Kita berdoa. 我们低头祷告， Minta penginjil Iren boleh berdoa untuk kita. 我们请一人传道来祷告。 Amin. Terima kasih, Los.